Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Nur Azmah, MC kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam madani. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di dalam Dewan pada pagi ini. Saya bagi pihak penganjur bersama Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 daripada Kementerian Ekonomi dan juga daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ingin mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran semua pada pagi ini untuk hari yang kedua. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada div-div kehormat yang hadir pada pagi ini juga, serta ahli-ahli panel yang berada di atas pentas bersama saya pada pagi ini, yang sudi untuk meluangkan masa bersama dengan kita untuk berkongsi satu topik yang sangat penting kepada masyarakat Bumiputera serta masyarakat lain yang ada di dalam negara kita yang kita cintai ini. Bagi diskusi Madani 2 ini, kita akan membincangkan agenda iaitu mendepani cabaran untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Sedikit latar belakang sebelum saya kemukakan soalan kepada ahli panel kita pada pagi ini. Pembasmian kemiskinan merupakan satu agenda utama yang telah pun diletakkan di dalam rancangan pembangunan negara. Dan kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 maupun kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12, agenda ini diteruskan. Dan fokus utama dalam rancangan Malaysia ke-12 adalah untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Ini selaras dengan komitmen negara kepada agenda 2030 ataupun yang dikenali sebagai SDG. Di bawah SDG kita memberi fokus kepada matlamat 2 iaitu kelaparan sifar, matlamat 10 mengurangkan ketidaksamaan serta kerangka ekonomi madani. Malaysia pada masa ini mengukur berdasarkan kaedah mutlak, relatif dan pelbagai dimensi. Kemiskinan mutlak diukur berdasarkan kos keperluan asas. Selain itu, kemiskinan relatif merujuk kepada pendapatan isi rumah sebagai peratus daripada pendapatan penengah bulanan isi rumah peringkat nasional. Kemiskinan pelbagai dimensi pula mengambil kira dimensi selain daripada pendapatan, iaitu termasuk pendidikan, kesihatan dan juga taraf hidup dalam mengukur ketersisihan yang dihadapi oleh rakyat di negara kita. Usaha kerajaan dan semua pihak telah menyumbang kepada kejayaan menangani kemiskinan mutlak dan juga apa yang kita ukur sebagai relatif dan juga multidimensional tadi. Hasilnya kalau kita lihat angka-angka yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, kadar kemiskinan telah menurun. Kalau dari tahun 1970, separuh daripada rakyat Malaysia pada masa itu adalah dalam golongan miskin. Pada tahun 2022, kita hanya mempunyai peratusnya adalah 6.2%. Manakala kemiskinan tegar pula, iaitu yang paling kita berikan perhatian, telah menurun daripada 6.9% pada tahun 1984 kepada 0.2% pada tahun 2020. Kemiskinan relatif pula telah menurun daripada 19.2 pada tahun 95 kepada 16.6 pada tahun 2020. Dan berdasarkan indeks kemiskinan pelbagai dimensi ataupun MPI yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan, ianya juga telah menunjukkan pengurangan iaitu daripada 0.0152 pada tahun 2016 kepada 0.0079 pada tahun 2022. Walaupun kita lihat kadar kemiskinan telah pun menurun secara ketara selama tempoh yang saya sebutkan tadi, namun kita lihat masih wujud lagi kelompok-kelompok kemiskinan ataupun kita panggil pockets of poverty. Dan negara juga telah mengharungi pandemik COVID yang telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Insiden kemiskinan telah meningkat dengan ketara. Berdasarkan angka yang kita peroleh, miskin tegar telah meningkat kepada 1%
pada tahun 2020 berbanding 0.4% pada tahun 2019. Dan dalam jangkauan ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan kerangka Malaysia Madani untuk membangunkan sosioekonomi pada 19 Januari yang lepas tahun 2023. Dan di bawah Malaysia Madani ini, kerajaan memberi tumpuan kepada nilai-nilai manusiawi dalam pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan yang inklusif dan mampan dan tiada sesiapa yang ditinggalkan tanpa mengira kaum, jantina, sosioekonomi dan lokasi. Jadi dengan adanya framework sedemikian, kita melihat bahawa membasmi kemiskinan ini bukanlah tertumpu kepada untuk masyarakat Bumiputera sahaja, tetapi kita ingin membawa bersama semua kaum-kaum lain yang ada di dalam negara kita ini. Jadi apa yang ingin kita bincangkan melalui panel-panel yang kita bawa pada hari ini adalah merupakan suara-suara daripada pelbagai kaum yang ada di negara kita. Kalau kita lihat barisan panel kita daripada pelbagai latar belakang, ini menunjukkan bahawa kemiskinan bukanlah hanya berkisar pada masyarakat Bumiputera, tetapi juga turut berkisar kepada masyarakat-masyarakat lain yang perlu juga diberi perhatian oleh kita semua. Dan dalam perspektif pengukuran pula, kita ingin pastikan bahawa kita mempunyai pengukuran yang bertepatan. Kalau dulu kita hanya melihat kepada sekadar pendapatan kasar, tetapi kita ingin juga beralih kepada pendapatan yang pengukuran yang lebih tepat. Kerajaan telah pun menyebutkan hasrat untuk beralih kepada pendapatan boleh guna bersih, dan mungkin ini adalah satu daripada indikator baru yang kita boleh gunakan untuk mengukur tahap kesejahteraan rakyat di negara kita. Jadi pada hari ini kita akan mengulas daripada 4 panel telah disebut oleh MC tadi. Kita mempunyai 4 panel yang hebat-hebat pada hari ini. Mungkin saya perkenalkan sedikit tambahanlah daripada apa yang telah disebut oleh MC tadi. Panel pertama kita ialah yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Berma. Beliau merupakan Profesor Kehormat daripada Universiti Malaysia Sarawak, dan beliau juga merupakan ahli Sarawak Economic Action Council. Beliau telah menerima sarjana muda kepujian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, daripada sarjana daripada Universiti Wisconsin Madison di USA, dan juga ijazah Dr. Falsafah daripada Universiti Hull, England. Beliau juga telah menerima pelbagai pengiktirafan di pelbagai peringkat. Antara pengiktirafan yang diterima adalah Anugerah Kebesaran Wanita dalam Pendidikan di Sarawak, Anugerah Akademik Sains Sosial, Majlis Buku Kebangsaan, dan Tokoh Wanita Sempena Hari Pekerja QPEX 2018. Panel kita yang kedua ialah yang berusaha Profesor Dr. Wan Ahmad Amirza bin Wan Ismail. Beliau merupakan pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan, INSPEC, Universiti Malaysia Kelantan. Profesor juga adalah ahli Lembaga Majlis Pemulihan Negeri Kelantan, pakar rujuk Jawatankuasa Khas Kewangan dan Ekonomi Parlimen, dan juga Profesor Pelawat Ungku Aziz Development Center. Beliau turut memainkan peranan yang penting dalam mengetuai UMK sebagai rakan strategik Universiti Awam yang terlibat dengan program kemiskinan di bawah Kementerian Ekonomi. Panel kita yang ketiga yang berusaha Dr. Lin Mui Kian. Dr. Lin merupakan sumber rujukan dalam Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia ataupun APPGM, serta Presiden kepada Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia di Malaysia. Dr. Lee merupakan timbalan Presiden Persatuan Promosi Matlamat Pembangunan Lestari SDG dan menjadi sekretariat kepada APPGM. Dr. Lee mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perancangan pembangunan, dan beliau berkhidmat selama 10 tahun di Kementerian Pertanian serta 12 tahun di Unit Perancang Ekonomi sebelum beliau meneruskan khidmat sebagai Inter-American Development Bank IDB di Washington DC. Dan Dr. Lee juga adalah pengasas kepada Yayasan LINS yang melaksanakan projek-projek pembangunan lestari, termasuk program Young Asia TV. Panel kita yang keempat adalah Insinyur
Kohan Pati. Beliau merupakan jurutera dan mempunyai sebenarnya pengasas kepada Paper Labs, sebuah perusahaan sosial yang telah memandangi anugerah dalam memperkasa komuniti terpinggir melalui inisiatif digital dan ekonomi mampan. Selain itu, beliau juga sebenarnya bergiat aktif dalam pembangunan usahawan sosial dan sumber untuk kumpulan Parlimen Malaysia. Dan Insinyur Kohan telah diiktiraf di pelbagai peringkat, antaranya melalui ASEAN Business Award 2021, National Youth Award 2020, Social Entrepreneur of the Year 2019 dan Social Enterprise of the Year 2019. Dan akhirnya saya sebutkan juga CV yang berusaha Puan Claudia Benedict Lasimbang. Saya rasa orang Sabah tak ada asing lagi kepada beliau kerana beliau merupakan pengurus sumber manusia kepada sebuah badan NGO yang dinamakan Pakos Trust ataupun Partners of Community Organisation di Sabah. Puan Claudia sebenarnya bersama organisasi ini semenjak tahun 1993 lagi dan merupakan sebuah organisasi yang memperkasa komuniti orang asli melalui pembinaan dan pengukuhan organisasi masyarakat secara sistematik. Antara program yang dilaksanakan oleh PAKOS adalah melalui pembangunan sosioekonomi, pendidikan masyarakat dan budaya dan mengukuhkan identiti serta menyumbang kepada pembangunan holistik dan seimbang. Jadi seterusnya marilah kita beralih kepada perbincangan sebenar pada hari ini. Saya ingin lontarkan soalan saya kepada Dr. Madeline dulu. Datuk, kita lihat bahawa kita berazam untuk menoktahkan kemiskinan tegar sebagaimana saya sebut tadi. Dan daripada statistik dan kita lihat terdapat perbezaan dari segi pencapaian berdasarkan insiden kemiskinan mengikut kaum. Bumiputera 7.9%, China 1.9% dan kaum India 5.4% dan lain-lain adalah 6.5%. Manakala insiden kemiskinan tegar kita lihat Bumiputera 0.3%, China 0.0% dan India 0.1%. Apakah pandangan yang berbahagia Datuk Doktor berkenaan dengan iltizam ini? Adakah dia sesuatu yang mustahil ataupun ianya sebenarnya boleh dilaksanakan? Mungkin Datuk boleh kongsikan di negara lain, adakah terdapat contoh-contoh yang kita boleh lihat? Silakan Datuk. Okey, terima kasih pengerusi pula Dr. Zunika moderator kita. Juga terima kasih kepada penganjur yang telah menjemput saya untuk berkongsi pandangan sedikit berkaitan dengan isu yang begitu dekat dengan hati saya. Okey, sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin memberi sedikit penjelasan tentang latar belakang saya sebab tadi diperkenalkan kita ni berbeza-beza pandangan. Saya ada lebih 30 tahun terlibat dalam saya daripada bidang ekonomi daripada Universiti Kebangsaan. Jadi apa yang akan saya kongsikan dan juga apa yang akan mungkin latar belakang saya berfikir lebih pada cara saya my context saya seorang penyelidik dan banyak penyelidikan saya memang berkisar pada kemiskinan dan ketidakseimbangan. Baik, persoalan berkaitan dengan iktizam kerajaan tadi. Ini adalah satu, saya sering ditanya lah dalam kelas saya masa mengajar dulu, student sering bertanya. Saya kata isu kemiskinan ini boleh dilihat dari dua perspektif. Satu ialah sebagai seorang ahli akademik. Kita orang akademik ni kita suka berhujah. Kita suka melihat benda dari perspektif yang kata orang intellectually benda yang intelek. Yang satu ialah reality. Okey. So saya juga menjawab begini. Iktizam kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar. Now, noktah dalam bahasa Inggerisnya ialah you put a full stop. Titik. Okey. Kemiskinan tegar pula tadi ada disebut ialah dia berasaskan sebab kita sering melihat kemiskinan dibagi ada kemiskinan kita ada kemiskinan mutlak tadi ada doktor sebutkan. Mutlak ini kita ukur dengan PJK
pendapatan garis kemiskinan. Dan disitulah ditentukan orang itu miskin atau tidak miskin. So jadi miskin tegar dalam kategori itu. Okay. Yang satu ialah kemiskinan relatif. Seterusnya ialah multidimensi. So ada 3 kategori kemiskinan. Yang disebut nak dinotahkan ialah kemiskinan tegar, iaitu absolute. Now, bila ditanya seorang akademik seperti saya, sedang aja dia nak memusnahkan absolute poverty itu. You turun aja garis kemiskinan itu. Okay? Mathematically, you turun garis kemiskinan, tak sampai 2 saat, you alleviate poverty. Tetapi, itu akademik. Kalau soalan exam, boleh jawab. Student boleh jawab yang tu. How do you alleviate poverty? How do you eliminate poverty? Sekarang garis kemiskinan 2208. You nak notahkan atau you nak hapuskan, you turunlah garis kemiskinan itu. Itu teknikal. Tetapi dari segi realitinya, yang kita pening kepala, dan di sini saya ingin memuji apa yang telah kerajaan Malaysia lakukan dari zaman dulu sehingga sekarang, dan istilah sekarang ialah noktahkan, iaitu ketiga-tiga jenis kemiskinan ini. Satu yang bagi saya lah yang penting, kemiskinan tegar perlu kemiskinan absolut perlu dihapuskan. Kedua, relatif, cuba, yang itu berat sikit lah, Dan yang ketiga, multidimensi. Jadi menotahkan kemiskinan ini, kalau nak ditanyakan kepada saya, iktizam kerajaan, kalau dulu kerajaan yang sebelum ini dan yang semenjak merdeka, kita lihat apa yang berlaku ialah dia adalah matlamat ataupun strategi yang digunakan untuk kerajaan ketika itu. So kalau kita tengok dasar ekonomi baru, untuk mencapai perpaduan ialah matlamat dia. Jadi dia punya strategi ialah basmi, menggunakan pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. Jadi pada zaman dulu, iktizam kerajaan ialah lebih menggunakan pembasmian kemiskinan sebagai strategi. Tetapi semasa kita melihat dia dah berubah, dia lebih sebagai matlamat. So itu yang saya lihat, kesinambungan dari segi usaha untuk membasmi kemiskinan di Malaysia ini adalah satu yang dari dulu sampai sekarang. Jadi itu sebagai rakyat jelata, sebagai orang biasa, saya amat, saya kata, saya dah 30 lebih tahun berkecimpung dalam bidang ini. Saya melihat perkembangan ini, saya melihat bagaimana keinginan dan iktizam yang begitu tinggi kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Itu yang ditanya tadi. Dan contoh negara yang berjaya, saya rasa tidak ada negara di dunia yang telah mencapai atau menoktahkan kemiskinan. Yang cuma dilakukan ialah mengurangkan insiden kemiskinan. Itu pandangan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk atas pencerahan tadi. Kita sedar kemiskinan adalah dinamik. Yes. Dan untuk mengatakan bahawa memang kita tidak akan ada satu orang pun yang miskin. Betul. Dan miskin tegar mungkin adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi dengan adanya matlamat yang besar itu, saya percaya kerajaan akan dapat memastikan bahawa kita dapat mencari siapa sebenarnya yang memerlukan pertolongan dan boleh kita keluarkan daripada kemiskinan ini. Saya nak bergerak kepada Prof. Dr. Wan Ahmad Amizal pula. Kita sedia maklum Prof banyak melaksanakan program-program di peringkat sama ada di peringkat di negeri Kelantan sendiri maupun di beberapa negeri lain. Dan kita lihat bahawa berdasarkan langkah yang kita laksanakan ini, apa yang kita jumpa ialah 25% ketua isi rumah yang kita jemput untuk menyertai program-program untuk membasmi kemiskinan enggan menyertai program yang ditawarkan. Mungkin mereka berfikir bahawa kemungkinan program yang ditawar tidak sesuai ataupun ada setengah yang memberikan maklum balas bahawa mereka hanya ingin menerima bantuan tunai saja. Jangan suruh mereka bekerja.
mereka hanya inginkan bantuan dalam bentuk tunai saja. Mungkin Prof boleh kongsikan dengan kita sebenarnya melalui kajian-kajian yang Prof telah berjumpa dengan mereka, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan mereka memberikan respons sedemikian, dan mungkin apakah langkah-langkah ataupun pendekatan yang boleh kita ambil untuk menangani golongan yang kita jumpa ini, Prof. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Datuk Zunika, Datuk Moderator, dan terima kasih juga pada penganjur pada hari ini. Okey, baik. Soalan tu sebenarnya straightforward. Kalau kita tengok, alhamdulillah, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai kaedah, pelbagai cara untuk membasmi kemiskinan. Sebenarnya kadang-kadang saya agak sesak nafas nak sebut basmi kemiskinan. Saya setuju dengan Datuk. Dia cerita basmi kemiskinan, senang aja, turun je PJK. Salah satu kaedah. Kaedah lain, bagi je bantuan kewangan, itu salah satu kaedah yang lain. Cuma kaedah yang saya rasa antara pendekatan yang biasa kerajaan buat ialah menguruskan kemiskinan sebenarnya. Kalau kita tengok rekod bermula dengan sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan sehingga sekarang, banyak program-program kerajaan yang telah dilaksanakan. Yang terbaru ada IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Di dalam tu ada program BMT contohnya, Basmi Miskin Tegar. Baik, sebelum saya menjawab direct pada soalan pada Datuk Zunika berkaitan dengan kenapa ada lebih kurang 25% tarik diri. 25% itu bukan sedikit jumlahnya, besar, agak besar. Tapi sebelum tu saya nak cerita dahulu, apakah sebenarnya faktor-faktor, bukan faktor, apakah sebenarnya yang membentuk kemiskinan. Bagi saya, Datuk dan hadirat sekalian, membentuk kemiskinan ni ada 3 secara mudahnya. 1, intergenerational poverty, kemiskinan antara generasi. Datuk dia miskin, ayah dia miskin, dia juga miskin. Di situ membentuk satu ekosistem yang mana mungkin kita kata pandang hidup dia agak singkat. Pandang hidup agak singkat maksudnya ialah dia nampak, tak apalah, datuk dia miskin, dapat bantuan. Bapak dia miskin, dapat bantuan. Dan dia pula dapat bantuan juga. Jadi okey kemiskinan ni. Dan realiti tuan-tuan semua, berdasarkan data yang telah bersama dengan Kementerian Ekonomi, kita dapati bahawa majoriti orang miskin, ini bukan pandang rendah yang salah faham tuan-tuan semua, ni adalah data. Majoriti orang miskin, modal sosial dia adalah tinggi. Modal sosial ni apa maksudnya? Kita panggil dalam sudut ekonomik, dia panggil the dark side of social capital. Maksudnya ialah, dia miskin tak apa, bila dia tengok orang lain miskin tu okey je. Jadi kenapa kalau dia miskin okey, saya tak okey? Yang kedua, kalau dia miskin, dia boleh dapat support persekitaran dia. Itu satu contoh persekitaran yang tidak baik untuk intergenerational poverty. Okey, yang golongan yang kedua, kenapa jadi miskin ialah dia sebenarnya dia tidak ada pilihan. Salah satu tak ada pilihan ialah dia punya knowledge dia rendah, skill dia rendah, pekerjaan dia masuk pun rendah. Akhirnya pendapatan rendah dari sudut kemiskinan mutlak, akhirnya dia terperangkap dalam kemiskinan. Dengan kos sara hidup sekarang ni, ya Allah, tuan-tuan semua, ini cerita betul kalau usahawan yang ada dalam ni, kami buat kajian beberapa bulan lepas. Contoh ni yang buat restoran kecil-kecil, kedai makan kecil-kecil je. Dulu kalau nak dapat gula khas untuk buat kedai makan-makan ni, dia dapat satu bandar, 2 bandar begitu, dapat dalam bandar tu ada 2 dozen lah katakanlah, ada 12, ada 1 dozen, 2 dozen gula dalam tu, maksud ada 24 kilo. Dulu boleh dapat yang subsidi. Sekarang ni kebanyakan bila pergi ke kedai-kedai nak dapat 1 dozen sahaja, 12 gula, 4 tu kena beli harga yang bukan subsidi. Dan selebihnya barulah boleh beli harga subsidi. Jadi bagaimanakah agaknya dia nak hidup dengan keadaan macam tu, kemudian nak bagi harga barang, harga makanan murah pada masyarakat lain, akhirnya domino efeknya dia sendiri akan collapse pada masa hadapan. Okey, ini golongan yang kedua, iaitu dia tidak ada pilihan untuk tidak jadi miskin. Golongan yang ketiga, ketara sekali berlaku semasa PKP. Kalau tuan-tuan ingat lagi, masa PKP dahulu, ramai yang tiba-tiba jatuh miskin. Kita panggil situational poverty, kemiskinan situasi. Impak daripada PKP menyebabkan mereka jatuh miskin. Ini memang ketara. Yang paling masalah sekali ialah golongan miskin boleh hanya makan, masa kami buat kajian, hanya 1 minggu sahaja. Selebihnya tak ada makanan. Okey, kalau kita tengok faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, 3 yang berbeza ini, sudah pasti respon dia kepada program-program sudah pasti berbeza. Contoh dalam program BMT. BMT ni dia mengambil keluarga yang berpendapatan RM1,169 ke bawah. Miskin tegar maksudnya. Maksudnya bukan individu tu, ahli isu rumah masuk semua. Okey, tiba-tiba depan mata saya sendiri, Datuk kalau Datuk ingat lagi, ada satu tempat bila nak bagi anugerah, bukan anugerah lah, surat serah projek. Tiba-tiba majlis dah siap,
adalah sesi libat urus ataupun dialog. Tiba-tiba ada seorang angkat tangan. Ini program apa ni? Kita kata ini program untuk bagi pekerjaan. Kalau bagi pekerjaan, kalau kami dapat pendapatan tinggi macam mana? Tak boleh dah ada dalam senarai kasih. Kalau gitu saya tarik dirilah. Itu realiti. Bukan realiti. Dengar hearsay tak depan mata saya sendiri. Ramai berlaku kes macam tu. Baik. Sebagai seorang akademik, saya dan tim, kita nilai lebih mendalam. Antara perkara yang kami nilai adalah dalam konsep teori kita panggil modal budaya, cultural capital. Kita tengok dari sudut mindset. Kita tengok dari sikap. Kita tengok vision. Kita tengok dari sudut empowerment. Kita dapati bahawa orang miskin majoriti rendah dari aspek tu. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita lihat bukan setakat mindset tu saja, rupa-rupa persekitaran dia, ekosistem lain. Maksud ekosistem lain, kita lihat rupa-rupanya modal insan dia rendah juga, knowledge and skill dia rendah. Kemudian kita tengok modal ekonomi pun rendah, maksudnya pemilihan aset pun rendah, kos hidup pun rendah. Jadi rupa-rupanya dia terbeban dengan banyak perkara menyebabkan pandang hidup dia rendah. Sebab tu masa depan saya mungkin belum tiba untuk cadangan juga, tapi dalam kepala saya dan tim, kami percaya bahawa untuk basmi kemiskinan, biasanya orang marah kerajaan. Kerajaan jangan kata kau seorang lagi champion. Rupa-rupanya simptom yang menyalahkan orang ni juga berlaku pada semua pihak. NGO pun masalah juga, korporat pun masalah juga. Dia sentiasa bergerak dengan silos. Jadi akhirnya benda ni sebenarnya benda semua kita tahu, tapi realiti di lapangan masih lagi teruk. Bukan saya kata sikit berlaku, masih lagi teruk berlaku. Itu sedikit sebanyaklah Datuk, kalau saya lihat, kalau nak cakap panjang lagi insya-Allah lepas ni saya sambung lagi. Jadi itu sedikit sebanyak berdasarkan finding yang kami dapati bagaimana untuk mengurus kemiskinan, memahami kemiskinan ni, dia terlalu dinamik. Nak menoktah dia insya-Allah saya sangat optimis sebab bukan tutup sikit je. Sebuah kisah Saidina Umar Abdul Aziz, semua tuan-tuan saya rasa tahulah, dia memerintah hanya lebih kurang dalam 25 bulan saja tak silap saya. Tapi zaman dia zero miskin tegar ataupun fakir. Salah satu sebab ialah dia membaiki ekosistem dari sudut perniagaan, ekosistem dalam masyarakat, sehingga masyarakat sendiri mengalu untuk mengaku miskin. Itu sikit dahulu Datuk Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pencerahan tadi. Maknanya bila nak menangani kemiskinan ni, dia perlukan kita melihat secara keseluruhan ekosistem yang ada, dan dia bukan hanya terletak kepada fizikal sahaja, tetapi juga kepada aspek-aspek psikologi juga yang kita perlu beri perhatian. Saya nak beralih kepada panel kita yang seterusnya, Dr. Lin. Dr. Lin telah terlibat begitu banyak dengan program-program APPGM SDG. Mungkin dalam perspektif kemiskinan pelbagai dimensi, Dr. Lin, terutamanya di bandar dan luar bandar, mungkin Dr. Lin boleh beri kita pencerahan sedikit berkaitan dengan dapatan daripada APPGM mengenai dimensi-dimensi yang berbeza ini. Mungkin dimensi di bandar berbeza dengan dimensi di luar bandar. Silakan, Doktor. Ya. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Untuk menjawab soalan itu, mesti kita sedar bahawa kemiskinan bandar di Malaysia telah menjadi masalah yang lebih menonjol, yang semakin mempertaruhkan kualiti hidup. Ramai yang berpusu-pusu ke kawasan bandar untuk mencari pekerjaan. Pada masa ini, penduduk bandar membentuk 80% daripada jumlah penduduk dalam negara, dan ini mewujudkan tekanan yang lebih besar terhadap bagaimanakah orang mencari rezeki. Keluarga miskin bandar sering menghadapi kekurangan sokongan masyarakat, perumahan yang tidak mencukupi, dan kos sara hidup yang lebih tinggi. Ramai juga berkemahiran rendah, dan ini menyukarkan mereka untuk mendapat pekerjaan yang stabil. Tambahan pula, di bandar pencari kerja miskin sering terpaksa bersaing dengan buruh-buruh asing.
Terdapat juga stigma yang mengkaitkan komuniti ini dengan jenayah yang tinggi dan laku delinkuan. Golongan miskin bandar sebahagian besarnya berdiam diri semata-mata kerana suara mereka tidak didengari. Dan sebahagian daripada golongan miskin yang terdesak jatuh melalui celah-celah kerana mereka tidak mempunyai alamat, akaun bank atau telefon dan tidak tahu di mana untuk mendapat bantuan. Oleh itu, mereka tidak didaftarkan di mana-mana pengkalan data dan tidak dikelihatan. Kita perlu meningkat keterangkuman untuk tidak meninggalkan sesiapa di belakang dan masuk semua orang dalam pengkalan pembantuan, iaitu to leave no one behind. Bagi tahun 2020 sehingga 2023, APPGM SDG telah menjalankan kajian lapangan dan pemutakan isu di 85 kawasan parlimen sebagai usaha untuk melokalkan agenda SDG berdasarkan keutamaan keperluan perundingan dengan MP, pejabat awam tempatan dan masyarakat umum. Dari kajian ini, APPGM SDG telah mengenal pasti isu-isu yang penting yang perlu ditangani. Isu yang pertama ialah kesukaran mencari peluang bekerja malah gaji yang rendah. Terutamanya bagi golongan B40, OKU, ibu tunggal, suri rumah, belia dan pelajar serta pesara. Ramai yang berpendidikan sehingga peringkat menengah sahaja dan ini menyukarkan mereka untuk mendapat pekerjaan yang berpendapatan lebih daripada gaji minima. Terdapat keperluan untuk menjalankan latihan untuk kemahiran atau kelayakan yang baru untuk pekerjaan dan pasaran yang moden dan semasa. Isu yang kedua adalah masalah kewangan dan tekanan ekonomi akibat kenaikan harga yang drastik dan kerap. Dan mereka pun tidak dapat sokongan formal atau tidak formal untuk membangunkan keusahawan dan perniagaan kecil mereka. Isu yang ketiga adalah mengenai perubahan dan perkembangan dalam sistem ekonomi yang meninggalkan kumpulan yang dahulunya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi kemudiannya menjadikan berkelebihan atau terpinggir sebab pembangunan moden dalam ekonomi seperti mechanization atau digitalization. Dan isu keempat adalah mengenai keperluan perumahan untuk golongan miskin. Terdapat komplain mengenai birokrasi untuk memohon perumahan. Ramai kata mereka mendapati sukar meminta sokongan daripada pemimpin tempatan jika mereka tidak mempunyai kabel atau rangkaian dengan mereka. Terdapat juga penduduk dijanjikan unit kos rendah banyak tahun dahulu, tapi masih tidak dapat apa-apa khabar daripada pemaju atau kerajaan tempatan.
Terdapat juga perjanjian rumah kos rendah ini tidak jelas perjanjian antara penyewa dan pemaju, dan ini akan mengakibatkan banyak masalah kemudian. Dan juga ada masalah kesesakan dalam rumah. Ramai orang yang duduk dalam satu unit yang kerana orang yang miskin tidak mampu membayar sewa dan semua akan terkumpul dalam satu unit yang kecil. Keadaan di banyak flat PPR juga amat menyedihkan dan memerlukan perbaikan dan naik taraf. Kami juga memenuhi flat kos rendah dan PPR yang dikenali sebagai kawasan paling gelap kerana kes gangsterisme, menyalahgunakan data dan vandalisme. Isu keselamatan dan kekotoran sampah sarap adalah biasa. Tetapi sebaliknya, kita pun pernah jumpa contoh transformasi yang baik di mana perkongsian keberkesan antara kumpulan kediaman tempatan, kerajaan dan masyarakat sivil telah menjadikan persekitaran kehidupan lebih kondusif untuk penduduk. Dan isu yang kelima ialah mengenai pembangunan belia. Ramai daripada mereka telah menunjukkan kurang minat terhadap pendidikan. Tetapi terdapat peningkatan minat dalam kerja sebagai pemandu gig atau kerja di Singapura dalam sebagai buruh. Dan mereka hadapi isu sosial seperti penggunaan dada. Dan kita pun jumpai bahawa mereka tidak mempunyai latihan yang sesuai untuk keperluan pasaran sekarang. Dan isu keenam ialah untuk mengarus perdanakan jantina dalam kemiskinan. Ibu tunggal memerlukan sokongan untuk menjana pendapatan. Dan sokongan penjagaan kanak-kanak perlu ditambahkan supaya mereka dapat keluar kerja. Kerana ramai ibu bapa tunggal bekerja secara tidak formal, mereka yang tidak layak mendapat sokongan daripada majikan atau kerajaan. Masalah-masalah belia dan ibu tunggal ini adalah sangat luas dan dijumpai di dalam banyak konstituensi yang kita ada projek buat kajian. Dan isu ke-7, mereka juga mengenalkan bahawa adalah kesukaran untuk mengakses kemudahan penjagaan kesihatan. Mereka kata ada kesesakan di hospital dan klinik tempatan dan beratur panjang walaupun untuk orang tua dan orang kurang upaya. Dan didapati bahawa penyelenggaraan kemudahan penjagaan kesihatan yang lemah, klinik rosak dan selalu kekurangan kaki tangan. Terima kasih Dr. Lin atas penemuan-penemuan yang diperoleh oleh APPGM. Kalau kita dengar apa yang disebut oleh Dr. Lin tadi, ianya adalah merangkumi pelbagai dimensi-dimensi yang dihadapi dan ianya di bandar ianya menjadi semakin meruncing dengan pelbagai masalah perumahan, kesihatan, akses kepada peluang pekerjaan. Itu adalah perkara-perkara yang
perlu kita juga beri perhatian untuk memastikan bahawa bila agenda menoktahkan kemiskinan ini, dia bukanlah hanya dalam bentuk pendapatan semata-mata, tetapi juga untuk kita memberi fokus kepada menyediakan peluang untuk mereka meningkatkan taraf hidup dan juga memberi fokus kepada social mobility bila kita ada isu migrasi daripada luar bandar kepada bandar. Isu social mobility ini juga menjadi satu perkara yang perlu diberi perhatian. Saya ingin beralih kepada Insinyur Kohan. Beliau telah pun melaksanakan program Masalah on Wheels dalam menjalankan aktiviti menangani kemiskinan, terutama di bandar yang melibatkan kumpulan belia. Mungkin Encik Kohan boleh kongsikan dengan kita pengalaman di pihak sektor ketiga, kita boleh katakan, kerana inisiatif untuk membasmi kemiskinan ini bukan hanya terletak kepada tanggungjawab kerajaan, tetapi di bawah konsep kita ingin melibatkan semua pihak dalam the whole of nation ataupun keseluruhan rakyat dan keseluruhan negara ini. Kita juga ingin supaya pihak yang ketiga, sama ada daripada NGO ataupun daripada social enterprise ataupun daripada pihak-pihak lain untuk turut ke hadapan. Jadi mungkin boleh Insinyur Kohan kongsikan dengan kita pada pagi ini. Silakan. Alright. Okay, pertama sekali terima kasih Datuk kerana memberi peluang. Dan juga saya amat berterima kasih kerana dapat mewakilkan belia dan juga sektor ketiga lepas mendengar pencerahan daripada ahli-ahli akademi yang terkemuka. Saya nak juga berkongsi mengenai pengalaman seorang belia mengasaskan perusahaan sosial pada tahun 2015. So perusahaan sosial ni model dia berbeza sikit. Dari segi kita menggunakan model perniagaan untuk memastikan penyampaian impak sosial yang berterusan. Selama 9 tahun pengasasan atau menjalankan perusahaan sosial di area wilayah persekutuan, saya dapat dengan bangga berkata hampir 95% daripada pendapatan perusahaan sosial kami adalah daripada aktiviti perniagaan dan hanya 5% daripada geran kerajaan dan juga bantuan kerajaan. Yang itu penting. Because yang ni adalah untuk memastikan kelestarian penyampaian impact kepada komuniti. Sedikit sejarah, bila tahun 2015 kita asaskan perusahaan sosial ni, yang pertama ialah untuk seorang belia sahaja. Belia ni belia berisiko tinggi, belia yang selalu masuk dalam masalah sosial, contohnya gangsterisme, penyalahgunaan dada. So kita pun berfikir macam mana nak tukar kehidupan seorang belia saja. Kerana kalau kita dapat menukarkan kehidupan seorang belia dalam komuniti dia, dia akan jadi role model juga. Lepas tu kita pada masa tu tahun 2015 trend food truck ni memang famous lah masa tu. So kita gunakan trend food truck ni, kita ride on the trend. Kita tubuhkan food truck ni sebagai perusahaan sosial pertama food truck di Malaysia. Dan kita bagi urusan operasi untuk belia ini. Bila dia start operasi ini, dia dapat tahu, okey, yang ni merupakan satu aktiviti yang menarik. Pada masa yang sama, saya juga dapat menjana pendapatan untuk dia. Tetapi bila dia dah start, kita nampak model-model lain pula, belia-belia lain pula tertarik kepada model perusahaan sosial ni, mereka juga mahu masuk. So bila tahun 2015 ni kita start dengan satu belia, satu model, dan kita merasakan kita perlu membuka lagi peluang kepada belia-belia lain dan juga kepada komuniti. Nah, pertama sekali Datuk yang saya nak kongsikan, belia ni bila dia masuk dalam belenggu sosial, dia nak cari pendapatan. Masalah asas ialah kemiskinan. Tetapi bila kita lihat, masalah yang kedua ialah dia lihat kepada sistem piramid. Lepas tu ialah masalah keluarga. So kita pun rasa kalau masalah keluarga ni kalau kita dapat selesaikan, mungkin belia ni tidak akan terjebak pula dalam masalah sosial. So yang kedua kita buat ialah kita membuka suatu model perniagaan. Model perniagaan ni adalah model community keusahawanan. Community keusahawanan ni kita masukkan dalam kawasan PPR, kita masuk dari peringkat akar umbi. Termasuklah sektor sosial yang ketiga. Sektor ketiga ni dia ada satu USP yang menarik kerana kita dapat
dari segi confidence atau kita dapat dari segi kepercayaan daripada komuniti ini tinggi. So bila kita masuk komuniti ini, kita bina model keusahawanan, tapi keusahawanan secara berkelompok. Dan kita masuk hampir 16 PPR di sektor, di wilayah persekutuan sahaja. Dan untuk pengetahuan Datuk, dalam tahun 2019 dengan usaha sama Yayasan Hasanah, kita dapat 30 usahawan wanita. 100% kita lihat usahawan wanita yang kita dapat. Daripada 30 usahawan wanita, 95% adalah usahawan Bumi Putra. Itu yang penting. Dan bila kita lihat dalam masa 3 bulan sahaja dengan latihan kemahiran, yang paling penting saya tengok, kita selalu bagi latihan kemahiran. Tetapi apa yang next? Kita kena lihat, dia kena ada suatu ekosistem bersepadu. Dia kena tahu macam mana nak dapatkan pasaran. So bila kita menggunakan pendekatan digital, dalam masa 3 bulan sahaja kita dapat menjana pendapatan sebanyak RM100,000 untuk 3 bulan sahaja. Dan bila kita lihat, okey, yang ni cara ni kita dah dapat tackle dia punya family background daripada community. Dan apa yang pendekatan yang seterusnya? So kalau kita lihat dalam sistem piramid, yang paling tinggi ialah kita kena lihat daripada perubahan dasar atau daripada perubahan negara. So masa tu kita, of course di bawah kepimpinan Datuk Azmi di Kementerian Ekonomi, kita masuk Poverty Circle. Poverty Circle ni kita lihat bagaimana kita dapat membawa dasar-dasar yang memberi pendekatan kepada sektor ketiga sebagai rakan strategik kepada kerajaan. Dan kita juga mahu melihat macam mana kita dapat memastikan sesuatu program atau sesuatu inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan ini akan membawa kejayaan yang bukan sahaja untuk sebulan atau 2 bulan, tetapi kejayaan yang lestari. So dari situ kita mulakan suatu model yang baru, iaitu model usaha sama sektor awam, sektor swasta dan juga sektor filantropi, iaitu public-private partnership. Now dari piramid ni kita lihat belia-belia berisiko tinggi, kita dapat lihat ramai daripada mereka dah keluar daripada belenggu masalah sosial. Bukan saja keluar, tetapi dengan keupayaan yang dibina, mereka dapat masuk kepada pekerjaan yang decent, iaitu memenuhi SDG 8, iaitu sesuatu pekerjaan yang dapat menjana pendapatan yang decent. Lepas tu bukan sahaja macam tu, kita lihat mereka pula jadi role model. Because role model diorang ni bukan role model macam saya. Tetapi role model diorang ni role model yang sebelum ini dia bekas gangster. Atau sebelum ini dia bekas mungkin daripada dia keluar daripada AADK. Kalau dia dapat mengubah cara kehidupan dia, dialah role model untuk komuniti itu. So daripada tu baru kita lihat, okey, daripada piramid ni kita kena ambil pendekatan yang lebih menyeluruh yang daripada peringkat negara, baru kita bawa masuk usaha sama PPP. And daripada sektor PPP ni kita bawa pendekatan digital. So kalau kita suka atau tidak, digital ni adalah kunci untuk menangani kemiskinan di seluruh negara, bukan di negara saja, di dunia juga. So kita menggunakan pendekatan digital, iaitu menggunakan artificial intelligence dan juga menggunakan cloud system untuk melihat bagaimana kita nak bawa pasaran yang lebih meluas kepada sesuatu komuniti. Saya banyak bekerjasama dengan komuniti dekat area wilayah persekutuan, iaitu Lembah Pantai dan juga di bahagian Ceras semua kan. Kita lihat bagaimana kita nak bawa pasaran atau order atau barang-barang, because kita semua menjana pendapatan kepada komuniti yang bertempat kat situ. Tetapi apa yang penting ialah kita kena tanya juga komuniti. Because saya tengok banyak kita akan bagi latihan kemahiran, tetapi mungkin latihan kemahiran ini bukan sesuatu yang bersesuaian dengan mereka. Mungkin mereka tidak sesuai untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Mereka mungkin lebih minat dalam kemahiran vocational. So kita first thing, kita dari peringkat akar umbi kita mulakan apa minat mereka. Kalau minat mereka ialah untuk bekerja secara sepenuh masa, kita membina keupayaan dan mendapatkan pekerjaan yang setimpal. Tetapi kalau minat dalam keusahawanan, kita akan bina keusahawanan itu, dan lepas itu kita membina ekosistem yang sentrik kepada komuniti itu. So that kalau kita keluar daripada komuniti itu, komuniti akan terus memastikan pendapatan dapat dijana untuk jangka masa yang panjang. Dan yang itulah yang paling penting untuk dari segi kelestarian, dan di situlah model perusahaan sosial atau social enterprises macam kami jadi syarikat prinsipal
iaitu kami terus memberi bimbingan atau hand holding. Dan selepas sesuatu jangka masa yang panjang, kita berikan equity itu balik kepada community. So that dia jadi community owned entrepreneurship. Terima kasih Datuk. Terima kasih atas perkongsian tadi. Saya rasa dengan kejayaan yang dilaksanakan itu, ia merupakan satu perkara yang boleh kita perluaskan lagi. Jadi kita perlukan kerjasama daripada semua player-player dalam sektor ketiga ini untuk ke tengah dan untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan kita dapat membantu golongan yang memerlukan bantuan ini. Saya nak beralih kepada panel kita yang kelima pada hari ini, Puan Claudia Benedict Lasimbang yang bergerak aktif di Sabah. Saya percaya di Sabah mempunyai keunikan tersendiri dalam gerakan NGO untuk membantu golongan yang kita berpandangan pockets of poverty yang ada, yang kemungkinan berbeza di Semenanjung Malaysia ini. Mungkin Puan Claudia boleh berkongsikan pengalaman Paku Trust dalam usaha-usaha yang telah dilaksanakan di Sabah. Silakan Puan. Okey. Kopi Wasian, selamat pagi kepada semua. Jadi terlebih dahulu saya pun mengucapkan terima kasih sebab dapat sampai di sinilah dan dapat berkongsi sebab kalau di Sabah pergi sini jauh juga, tapi dari segi distance kapal terbang lah cepat. Itu saja kalau ada apa opportunity seperti ini kan. Jadi ya memang Sabah ini unik kan, lain. Kalau saya sudah sekolah di sini boleh lihatlah, sudah pergi Kelantan, ke mana-mana. Dan masyarakat orang asli dan kita bilang orang ulu dan masyarakat native ataupun anak negeri di Sabah tidak boleh dilihat sebagai satu macam satu kelompok. Seperti juga perbincangan-perbincangan yang baru kita lihat pelbagai dimensi, isu-isu yang dihadapi itu memang dia mempunyai situasi yang berlainan. Jadi bagi organisasi kami ataupun Pakos Trust, iaitu Rakan Membangun Masyarakat, ya adalah satu organisasi pihak ketiga lah kalau disebut di sini kan, NGO ataupun civil society organization. Pada mulanya kami tidak mempunyai fokus yang begitu target kepada orang asal ataupun indigenous people, tetapi akhirnya kami telah berfikir untuk mau sustainable atau dapat mengubah sesuatu memerlukan masa yang panjang. Jadi ini juga telah memberi kami satu titik permulaan untuk fokus kepada masyarakat yang sangat terpinggir, rural. Sebab Sabah kalau dilihat dari KL pun kira dari terpinggir lah ataupun jauh kan. Tetapi ini adalah satu negara yang kita bilang boleh dihidupi oleh pelbagai kaum dan masyarakat orang asal ataupun orang asli lah memang mempunyai what you call world view, pandangan dunia yang berlainan. Jadi pada masa ini boleh dirasakan dalam platform ini juga kita mempunyai peranan dan juga mempunyai peluang. Tetapi kerja Pakos pada permulaannya itu memilih kepada mereka yang dalam golongan B40 tapi yang lebih lagi terpinggir. Jadi kalau yang mereka yang miskin itu di mana-mana ada, ya seperti yang telah kita bincang tadi, di mana-mana kemiskinan ini hadir. Jadi bagaimana ataupun apakah pendekatan strategi itu berlainan. Jadi bagi Pakos kami telah sekarang lebih kurang saya sendirilah 30 lebih tahun dalam bidang ini. Kalau kita pergi di suku kaum yang lain, di geografi yang lain memang mempunyai cara-cara pendekatan yang berlainan. Jadi boleh dikatakan ini adalah satu bagi orang yang mau bekerja dalam sektor ketiga ini adalah satu pengalaman hidup, adventure, dan kita akan membawa satu perjalanan yang memboleh daripada saya sendiri tidak berani ke community yang lain sebab ada sudah stigma-stigma tertentu. Begitu juga mungkin bagi orang yang bandar ataupun kaum yang lain mau pergi di sana,
harus tahu itu bahasa, harus tahu itu culture. Jadi bagi PAKOS itu adalah penegasan yang sangat penting. Jadi saya fikir dalam perbincangan kita pada hari ini apa yang kita mau sebab bukan kami terasing lah, the organization now kan kalau NGO sangat rapat dengan jabatan-jabatan lah, bukan macam dulu kan, kalau dulu ada agak strict lah. Dia bilang kalau NGO, tidak boleh pakai itu balai raya juga. Jadi kami selalu di persekitaran lah. Tapi sekarang ini saya lihat satu kemajuan lah dari segi common vision. Ini yang saya sangat gembira lah dalam perjalanan kerja ini. Dan bagi topik menoktakan itu memang seperti Datuk Doktor telah kaji kan. Memang dia tidak boleh lah. Kalau yang bahagian statistik saja boleh. Tetapi realitinya memang akan wujud. Dan bagi PAKOS sebagai contoh lah kan. Ini kerja yang perlu pendampingan yang lama, perlu strategi ataupun partnership seperti ini kan. Examples model yang sudah berjaya. Bolehkah dibawa di tempat-tempat yang terpencil, itu adalah satu yang sangat penting. Ya, jadi bagi saya kejayaan seperti memerlukan satu generasi lah. Kita tidak mau ini vicious cycle, kemiskinan ini tidak boleh putus. Yang kami mau di PAKOS adalah ada ini kesejahteraan akan diwujudkan bagi semua lapisan. Dan yang kedua, semua ini bukan saja yang berani mengambil peluang karena mereka sudah ada advantage. Tapi bagi mereka yang perlu dipegang tangan, ini yang selalu kami perhatikan, peluang-peluang yang ada memang ada. Dasar pun bagus, tetapi dari segi pelaksanaan bagi mereka yang tersisi ini, terpencil ini masih kurang. Jadi bagi saya punya perjalanan dengan jabatan-jabatan, dengan agensi yang lain ataupun NGO yang lain, kami bilang, oke, kamu sudah pandai di sini, kita kerjasama. Jadi ada satu, bagi saya ceritalah kejayaan yang boleh dijadikan bagi kami yang kerja ini suka dengan community yang mendamping dengan masyarakat yang terpinggir ini adalah pada pertama kali ibu-ibu ataupun keluarga, kalau di luar bandar itu mereka takut menghantar anak-anak pergi education, pergi sekolah sebab jauh, bukan di kampung. So dia kena tinggal dengan asrama ataupun keluarga angkat ya. Ada istilah yang saya buat kajian hari itu, setinggan di luar bandar. Kenapa ini wujud? Karena sekolah ada di sana, kemudian mereka tinggal di tepi-tepi sekolah itu. Buat rumah-rumah pondok, tidak boleh balik di kampung. Jadi seluruh keluarga itu tinggal di sana. Jadi kampung itu menjadi kosong ataupun ditinggalkan pada musim sekolah. Musim cuti adalah musim mereka balik di kampung. So ini bagi saya adalah satu yang sangat memerlukan banyak pendekatan dan sokongan. Bagaimana ini untuk tapi cerita saya adalah selepas ada program di PAKOS yang giving the best possible start ya. Jadi dari anak-anak sampai habis sekolah form 5 lah at least. Kemudian mereka akan antar lagi dengan peluang-peluang yang ada, dengan scholarship yang ada, mereka boleh dapat. So ini yang penting lah, mereka telah kembali sendiri di kampung untuk membantu. So I'm very happy sebab ini kerja memang ada hasil dan ada punya success story sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian itu. Kita ucapkan tahniah kepada PAKOS kerana kerja yang begitu bermakna kepada masyarakat di Sabah. Kalau saya boleh rangkumkan apa yang disebut oleh Puan Claudia tadi ialah lain padang, lainlah belalangnya. Jadi kita kena betul-betul faham apa sebenarnya keperluan setiap masyarakat, setiap kumpulan dan untuk memastikan program-program itu dan juga komitmen daripada pihak yang melaksanakan aktiviti tersebut sangat penting kerana kita tidak boleh hanya sekadar meletakkan program dan mengharapkan bahawa ianya dilaksanakan tanpa kita betul-betul faham hand holding tadi yang disebut oleh Puan Claudia itu sangat penting saya rasa kerana golongan yang kita hadapi pocket poverty masyarakat yang kita hadapi ini bukanlah
masyarakat yang kita kata biasa dengan program kita, tetapi yang memang disebabkan oleh intergenerational yang tadi disebut oleh Prof tadi, bahawa mereka telah pun berada dalam lingkungan tersebut sejak sekian lama. Jadi memang memerlukan perhatian khusus dan tumpuan khusus serta komitmen yang sangat tinggi daripada pihak yang ingin membantu mereka. Kita telah dengar loceng tadi, mungkin kita tak sempat kepada round kedua, tetapi kita mungkin ambil kesempatan 15 minit yang terakhir ini untuk kita ambil soalan daripada pihak peserta kita yang ada di dalam dewan ini. Soalan yang saya dapat, saya tujukan juga kemungkinan soalan dia, saya tak tahu siapa yang boleh jawab ni, sebab soalannya ialah bagaimana padu boleh membantu menangani miskin tegar dengan lebih berkesan. Dan sebagaimana kita sedia maklum, padu telah pun dilancarkan oleh kerajaan dan ianya adalah untuk kita mendapatkan profiling rakyat Malaysia yang terkini untuk kita jadikan sebagai asas dalam membuat keputusan pertimbangan untuk melaksanakan program-program kerajaan. Jadi saya mungkin buka kepada panel kalau ingin membantu untuk menjawab soalan berhubung dengan kepentingan padu ini dalam agenda kita untuk membasmi kemiskinan. Silakan. Mungkin saya bermula dulu. Saya ceritakan berdasarkan pengalaman. Sebelum ni pada tahun 2019-2020 bila COVID melanda, kita memang dapat akses kepada data e-kasih. Mengapa kita perlukan data e-kasih ini? Because kita perlukan akses kepada akar umbi, kepada komuniti-komuniti di PPR, dan pada masa tu bila ada cara untuk memastikan sesuatu data tu sudah diberikan verifikasi dan juga diberikan pengesahan, masa tu data e-kasih sahaja yang ada. Dan bila kita dapatkan data e-kasih itu, kita dapat mensasarkan bantuan atau mensasarkan latihan kemahiran yang ingin diberikan. So saya rasa bila padu dibentuk, ini juga merupakan suatu data yang bersepadu dan data integrasi yang diberikan pengesahan untuk memastikan sesuatu status ekonomi seseorang. Dan sektor ketiga macam kami ni, kita gunakan data ni untuk menyasarkan sekiranya kalau ada latihan kemahiran atau juga peningkatan keupayaan. Terima kasih. Mungkin Dr. Madeline, lepas tu Prof. Okey, pengalaman saya 30 tahun menjalankan penyelidikan berkaitan dengan kemiskinan. Satu perkara yang saya jelas iaitu berkaitan dengan orang yang dikatakan miskin. Okey, ini sangat penting sebab di Malaysia kita menggunakan pendekatan targeted poverty. Jadi sangat penting untuk mengenal pasti siapa yang miskin. Jadi padu bagi saya dapat membantu mengenal pasti yang dulunya kelemahan yang wujud. Kalau dulu kita berhadapan dengan situasi yang kita apa yang kami akademik panggil era of omission and era of inclusion. Kita masukkan nama orang yang mungkin tak layak tapi nama dia ada, ataupun orang yang layak tak ada. So itu yang cuba diatasi oleh padu. Itu nombor satu. Nombor dua yang saya tadi kita ada juga bincang tentang kedinamikan, dynamics, the dynamics of poverty. Kemiskinan ini bukan sesuatu yang statik. Sebab dalam istilah kemiskinan kita ada konsep transient, iaitu orang tu macam saya katalah, awal bulan dia M40. Dia kata tengah-tengah bulan, ujung bulan dia dah jatuh kepada B40. So begitu juga dari segi kemiskinan. Ada yang mula-mula dia B40 dulu tak miskin, tiba-tiba dia jatuh miskin. Jadi padu dengan data yang dikatakan almost real time, dia dapat mengurangkan benda tu. Dia mungkin tidak dapat menyelesaikan. Jangan kita ingat bahawa padu ini perfect. Yang apa yang kita ada, padu itu bagi saya is a good start, a fantastic start. So it just add on. Itu bagi saya tambahan saya. Prof. Datuk, saya ada 3 poin saja, Datuk. Satu, saya setuju dengan pandangan Datuk Madeline. Satu, padu mesti bersifat real time walaupun baru separuh.
Real time maksudnya kita tahu di mana kedudukan kaum miskin, siapa yang dapat bantuan dan sebagainya. Yang kedua, boleh akses. Maksud boleh akses ialah semua pihak-pihak yang berkepentingan boleh akses. Tapi kita fahamlah ada isu PDPA punya isu. Itu kita faham. Tapi semua boleh akses sama ada NGO ataupun masyarakat setempat. Akses untuk apa? Untuk 3. Satu ialah akses untuk tolong kenal pasti siapa yang miskin dan siapa bukan miskin. Banyak yang kita tahu dalam data-data tertentu ada yang miskin tapi tak senarai. Ada yang bukan miskin, tersenarai. Yang itu pertama. Yang kedua ialah akses untuk report orang miskin. Yang ketiga ialah akses juga untuk bersama memberi bantuan ke program, ke aktiviti dan sebagainya. Datuk, bagi saya ini perkara yang memang boleh buat. Sebab apa? Pengalaman saya dengan beberapa tim yayasan, contohnya dengan NGO sektor ketiga. Pada tahun lepas 20 Disember, Yayasan Basmi Kemiskinan, Benevolent Malaysia dan juga Malaysia dengan ISPAT UFK, kita ada anjurkan Kongres menoktahkan kemiskinan sektor ketiga. Kita senaraikan beberapa perkara termasuklah untuk padu ni juga, database ni juga. Kita nak pastikan boleh akses untuk bersama kita menguruskan kemiskinan dan seterusnya untuk menoktahkan kemiskinan. Datuk, itu sahaja dari saya. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Mungkin kita pergi kepada soalan yang kedua. Ini kepada Prof Wan, setuju atau tidak dalam agenda pembasmian kemiskinan masa sekarang? Paling utama adalah perlu fokus dalam pembasmian kemiskinan sikap terlebih dahulu. Okey, sikap. Sebenarnya kalau soal sikap tu biasa orang akan tengok sikap kebergantungan. Sebenarnya bukan kepada orang miskin je pun. Orang bukan miskin pun bergantung juga. Contohnya kita lah kan, nak makan nasi, takkanlah kita nak tanam sendiri beras, padi. Kita unitnya beras ni, nasi ni. Maksudnya kebergantungan tu ada. Tapi bagi saya memang kalau ikut pengalaman kami, antara perkara yang kita perlu buat ialah kayakan dulu jiwa dia. Jiwa tu termasuklah sikap. Saya ingat sebuah hadis Nabi. Nabi kata apa? Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina nafs. Bukanlah kaya itu kayanya harta, banyaknya harta, tapi kaya jiwa. Saya terbalikkan. Bukanlah miskin itu dengan kurangnya harta, tapi miskin itu adalah kurangnya jiwa. Jiwa itu masuklah sikap, usaha, vision dan sebagainya. Tapi saya tengok sebenarnya ramai pihak dah cuba buat. Contohnya saya agak aktif jugalah menggunakan bantuan kepakaran pada NLP contohnya untuk tukar mindset dia. Kenapa? Sebab mindset itu penting. Bagaimana dia melihat masa depan dia, bagaimana dia melihat nilai diri dia, bagaimana dia lihat persekitaran dia, sebenarnya memang nak bantu. Tapi nak bantu akhirnya diri sendiri, bukan orang lain. Kerajaan bagi banyak sekalipun tak akan dapat keluar kemiskinan kecuali dia sendiri pilih untuk keluar dari kemiskinan. Itu Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Cik Kohan ataupun Polodia nak tambah pengalaman bila melaksanakan program ni, bagaimana sikap memainkan peranan lah? Okey, saya mula dengan sikap dulu. Ini sebenarnya adalah cabaran yang utama bagi seperti tadi yang world view tu kan. Saya rasa dia bagi komuniti orang asal, dia adalah kolektif. Ya, jadi apabila kita mau bekerja sama dan mau mengubah sesuatu, kita harus faham apakah world view ataupun sikap seluruh masyarakat itu. Jadi boleh dikatakan kalau kita mengukur dari segi ekonomi saja, sedangkan di komuniti itu mereka mau meneruskan daya tahan melalui penjagaan alam sekitar. Jadi sikap itulah yang terlebih dahulu kita mau faham supaya kita ada kerjasama. Dia tidak akan berlaku kalau tidak kita mempunyai understanding ya antara kita mau ubah sikap dia, tetapi kita sendiri mempunyai pandangan yang tidak begitu sesuai dengan perspektif mereka. Jadi itu bagi saya adalah satu cabaran. Banyak lonceng nih. Terima kasih. Cik Kohan, 1 minit kalau. Yang apa yang kita kena tahu ialah sikap ni tidak boleh diubah dalam sehari dua. Itu yang paling penting. Dan sekiranya seseorang itu kalau sikap dia tak nak ubah dia punya situasi atau dia tak nak walaupun kita beri pembinaan keupayaan untuk dapatkan pekerjaan yang bagus pun, kalau dia tak nak kerja atau kita memberi latihan kemahiran keusahawanan pun dia tak nak berniaga, sikap ni memang susah. Kalau kita lihat daripada dari segi implementation lah, daripada third sector implementation. Tetapi sikap ni boleh diubah, tetapi bukan sehari dua. Ia adalah suatu proses yang gradual. Dan proses ni dia mungkin lihat daripada dia punya peer influence juga. Kalau dilihat dalam satu community itu, kalau orang lain sudah start, kita ni banyak experience pengalaman macam ni. Kalau community lain sudah start, baru lepas sebulan 2 dia akan ke depan dan dia akan tanya, macam mana saya pula nak ke depan pula?
So yang ini banyak juga peer influence involved. Terima kasih Dr. Lin. Sebab itulah kita mengikut approach grassroots bottom up. So dalam APPGM SDG punya projek, kita mulakan dengan kajian lapangan. So kita cakap dengan pejabat MP, pejabat kerajaan di tempatan dan juga NGOs di situ, ketua komuniti dan komuniti awam. So mula-mula bila kita ada di situ, lelaki saja yang menghadiri mesyuarat dan wanita-wanita semua di belakang, tak cakap, tak dengar. So lepas itu kita bagikan kumpulan yang separate semua. So lepas itu kita dengar lebih banyak daripada kumpulan wanita. So kita dengar daripada hati mereka, apa benar-benar dan fikiran mereka, apa mereka perlukan dan itu. So kajian lapangan ini ialah asas pertama untuk mengenai dan mengenali komuniti semua di tempat projek kami. Memang ada program kerajaan yang sangat besar, bagus, ada banyak peruntukan, tetapi tidak sampai kepada akar rumbi kerana tidak menerima sambutan yang baik atau mereka tidak faham mengenai apa projek ini akan memberikan kepada mereka. So service delivery mesti diperbaiki dan dalam pengalaman kami selama 3 tahun kita sudah melaksanakan 463 projek di 85 konstituensi. Dan tahun ini kita akan tambah lagi 30 konstituensi dan projek kepada 600 projek. So ini adalah perkembangan yang sangat cepat dan kami harap tahun ini, masa depan lebih lagi MP akan masuki program APPG SDG ini dan kerana adalah kelihatan sangat Dr. Lin, kita dah masa kecemasan. Kita so kita haraplah ramai lagi MP akan sertai program ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kita telah pun sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Apa yang mungkin saya ambil kesempatan untuk simpulkan ialah sebenarnya untuk bergerak ke hadapan dalam pembasmian kemiskinan dan juga khususnya untuk menoktahkan kemiskinan tegar ni, kita telah dapat daripada pandangan panel-panel kita bahawa kita perlu melihat kepada keseluruhan ekosistem. Bukan hanya dari sudut pandang yang spesifik tetapi dalam perspektif keseluruhan ekosistem yang memerlukan penglibatan inklusif daripada semua pihak, bukan hanya di pihak kerajaan tetapi juga di pihak lain, sektor swasta, pihak yang ketiga termasuk civil society, academician juga. Jadi dan selain daripada itu ialah untuk kita melihat daripada keperluan kumpulan-kumpulan khusus dan telah pun ditanya kepada kita tadi peranan padu dan data sememangnya memainkan peranan yang penting untuk kita mengenal pasti siapa sebenarnya yang ingin kita bantu dan untuk menentukan bagaimana mereka boleh dibantu. Jadi dengan itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini. Mungkin kita perlu boleh beri tepukan yang gemuruh kepada mereka. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi berakhirnya sesi diskusi Madani 2 yang membawakan tajuk mendepani cabaran untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Terima kasih diucapkan.